Saudara, mari kita berdoa bersama. 我们来一起祷告。 Bapa yang di sorga, kami mohon Engkau membuka hati pikiran kami untuk betul-betul boleh mengerti firman Tuhan. 天父啊，我们求你开启我们的心眼，让我们真正明白你的话语。 Ketika kami membuka Alkitab Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. 当我们打开这个圣经的时候，求主你打开我们的心灵， Pakai hamba-hambamu yang lemah, jadikan saluran berkat kebenaran-Mu untuk setiap kami. 使愿你两位微小的仆人成为你祝福的管道。 Khususnya Tuhan pada hari Ibu, pada hari ini, kami boleh sekali lagi diingatkan untuk menyalakan kembali cinta kasih kami yang seperti Engkau sudah perlihatkan, Engkau sudah ajarkan melalui salib Yesus Kristus. 特别今天是祭奠母亲节，求主你愿你的爱感动我们，可以看到你的大爱从十字架上已经赐给了我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名祈求，阿 Amin. 门。 Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. 弟兄姐妹们，早安！ Senang sekali pada hari ini kembali kita bisa datang beribadah dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. 非常感谢能够一起来敬拜上帝，能够聆听神的话语。 Tapi sebelumnya saudara, pertama-tama kepada saudari-saudari yang sudah berkeluarga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. 首先特别恭祝在我们中间姐妹的已经成家了母亲节快乐！ Kita bersyukur karena ada satu hari untuk merayakan cinta kasih dan pengorbanan seorang istri atau seorang ibu di dalam keluarga kita. 真的很感恩，有一天我们特别来纪念在我们家庭里面伟大的母亲或者太太。 Ya, walaupun mungkin nanti akan ada hari ayah juga, 虽然等下也是有父亲节， tetapi rasanya merayakan hari ibu itu jauh lebih universal, lebih global dan lebih terasa gemanya. 但是纪念母亲节觉得更广，就是更全球化，更特殊。 Karena memang saudara, seorang ibu, seorang mama itu adalah sosok yang memperlihatkan apa artinya cinta kasih, pengasuhan, pengorbanan. 因为一个母亲就是代表了她的爱、她的牺牲、她的献上。 Jadi kepada saudari-saudari yang sudah berkeluarga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. 那么特别在我们中间的姐妹已经成家了， Dan 恭祝大家母亲节 dan 好。 kepada kita sekalian, saudara-saudari yang kekasih, saya ingin menyampaikan salam dari rekan-rekan pelayanan saya di Sekolah Alkitab di STT Amanat Agung di Jakarta. Salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian dari para dosen rekan-rekan pelayanan saya di Jakarta. 那么我们的讲员也特别代表雅加达大使命神学院，代表全体的老师学生们向大家问好。 Salam sejahtera untuk saudara, kiranya saudara-saudari diberkati dengan kesuksesan dalam hidup dan selalu diberkati di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi dan pelayanan yang boleh sungguh memuliakan Tuhan. 愿上帝的平安祝福赐给大家，在我们的生活里面。 Juga mengucap terima kasih karena saudara-saudari banyak mendoakan dan mendukung untuk pelayanan kami di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung yang di Jakarta. 也特别谢谢大家在祷告里面或者别的方面支持我们大使命的侍奉。 Saudara, marilah kita bersama akan memfokuskan diri perhatian kita kepada firman Tuhan. 那我们来看圣经。 Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Kidung Agung. 今天我们来看雅歌。 Pembacaan kitab dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. 雅歌第8章第5到第7节。 Kitab Perjanjian Lama, satu kitab yang memang agak jarang dibuka biasanya. Saudara, kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. 雅歌第8章第5到第7节。 Tema kita pada hari ini adalah nyalakan api cinta kasih-Mu. 今天我们的主题是点燃你爱情的火花。
Dan kita akan melihatnya dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. 从雅歌第8章第5到第7节。 Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel ku bangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. 雅歌第8章第5到第7节。 那靠着良人从旷野上来的是谁呢？我在苹果树下叫醒你，你母亲在那里为你屈劳，生养你的在那里为你屈劳。求你将我放在心上如印记，戴在你臂上如戳记。因为爱情如矢之坚强，嫉恨如阴间之残忍。所发的电光是火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情众水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿 家中所有的财宝要来换爱情，就全被藐视。 Saudara sekalian, kitab ini, kitab yang kita baru baca itu disebut sebagai Kidung Agung atau nyanyian yang besar, nyanyian yang agung. 今天我们刚刚念的这个经文是从雅歌，就是很伟大的歌曲。 Karena memang saudara, kitab ini dari 8 pasal ini berupa semacam nyanyian yang ditulis di dalam bahasa puisi. 因为我们刚刚所念的就是一个很长的一个诗篇里面的一段。 Nyanyian ini disebut nyanyian yang agung, nyanyian yang besar karena sedang menggambarkan sesuatu yang paling besar, yaitu cinta kasih. 因为这里所谓的这个雅歌是非常文雅的歌，或者伟大的一个爱情的表达。 Dan ini bukan hanya bicara mengenai cinta kasih antara manusia kepada Allah dan Allah kepada manusia, tapi juga bicara mengenai cinta kasih antara sesama manusia, antara laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. 不单单来显明上帝对人类的爱，但是也包括了人跟人之间、男女之间的爱情。 Kalau mau disebut saudara, ini adalah kidung agung tentang cinta kasih. 或者我们可以换一句话说，这个是一个歌，是关于我们爱情的歌颂。 Tetapi karena ditulis dalam bentuk puisi, 因为用这个诗篇的题材来写， kadang-kadang agak sulit untuk dimengerti. 所以我们可能有的时候很难来理解。 Tapi kalau kita baca berulang, 但是我们如果不断的来看的话， kita akan menangkap apa yang sebenarnya ingin disampaikan. 我们能够看得到，能够明白他想说的是什么。 Misalnya pada bagian yang kita baca tadi, saudara. 比如说刚才我们所念的这一段， Dari 3 ayat ini, 我们念了3节， jelas sekali yang menjadi pembicara, yang sedang berbicara di tempat ini sedang ingin mengungkapkan keagungan cinta. 很看得出来，这个作者呢，他写到这里就把爱的伟大表现出来。 Dan yang berbicara ini adalah seorang perempuan. 这里是一个女人，她所说的。 Perempuan sedang mengungkapkan mengenai keagungan cinta yang dia alami. 这个女人正在表达她所经历的那个伟大的爱情。 Dan itu luar biasa, saudara. 这是一个非常伟大的。 Ini sekitar 3000 tahun yang lalu. 这大概是3000年之前。 Dan kita tahu persis, saudara, zaman kuno dulu wanita tidak mungkin betul-betul bisa mengekspresikan cintanya. 我们知道古时候女人不能够非常来显出她的爱。 Mereka tidak pernah boleh memilih seorang pria menjadi suami. 他们没有权利去选择一个男人成为她的丈夫。 Mereka dijodohkan. 他们只是被别人指定婚约。 Bahkan praktek kuno dulu banyak mereka itu dibeli oleh pria. 甚至以前就是男人可以用钱去买一个女人做他的 Mereka mau 老婆 cinta atau tidak cinta, orang-orang lain tidak peduli. 有没有爱情就是没有这个爱情的存在， Tapi tetap harus taat, harus patuh. 但是
仍然要顺服服从。 Dan wanita tidak betul-betul dihargai pada zaman-zaman itu. 而且那个时候没有人去尊重这个妇女的地 Karena 位， itulah mereka tidak berhak untuk menyatakan cinta, untuk memilih seorang pria jadi suami. 所以他们没有权利来选择一个男人成为她的丈夫。 Tetapi di sini saudara justru digambarkan apa yang disebut dengan keagungan cinta. 然后在这里，她这个女人能够描述出爱的伟大， Dan wanita yang mengungkapkannya. 而且是一个女人，她可以这样的描 Saudara 述。 kita bisa melihat bagian 3 ayat ini bisa dibagi dalam 2 bagian besar. 这3节呢可以分成两个大段。 Yang pertama itu menggambarkan mengenai cinta, mengenai kasih yang dialami oleh wanita ini. 首先就看到这个女人她所经历的，她所拥有的爱， Satu cinta yang sangat ideal, satu cinta yang sangat indah, satu cinta yang betul-betul sangat jarang, sangat langka bisa ditemukan pada zaman itu ketika wanita tidak mempunyai harga di dalam masyarakat. 在那个样的时代里面，一个女人她在社会里面没有地位，但是她如果能够经历的，能够描述这样伟大的爱，是很少见到的。 Zaman dulu saudara jarang, langka sekali seorang wanita punya kesempatan mengalami cinta seperti ini. 古时候那个时候很少一个女人能够如此经历一个爱。 Kalau zaman sekarang kebalikannya. 如果是这个时代的话是相反， Sepertinya cinta itu ada di mana-mana. 好像这个爱情呢在任何地方都有。 Setiap lagu ada cintanya, setiap film ada cintanya, setiap novel ada cintanya. Segala sesuatu harus ada cintanya. 每一首歌、每一部电影或者每个故事里面都有爱。 Tetapi persamaannya saudara, 但是同样的， zaman sekarang tetap saja orang sulit mengalami apa yang disebut dengan cinta yang sejati. 还是很多人他们无法经历什么叫做真正的爱。 Malah kebanyakan dibungkus dengan nafsu. 很多他们带着情欲把这个爱呢装饰起来。 Tapi coba lihat saudara apa yang dialami oleh wanita ini. 但是我们能够看到这个女人她所经历的。 Bagian pertama dia mengungkapkan mengenai cinta yang agung yang dia alami. 首先，她就把她所经历的那个伟大的爱呢来显明出来。 Saudara sekalian dia mengatakan begini di ayat yang kelima. 第6节她这么说： Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? 我靠着良人从旷野上来的是谁呢？ Dia sedang menggambarkan mengenai kekasihnya, seorang pria yang menjadi kekasihnya, yang muncul dari padang gurun, kemudian bersandar kepada dirinya. Saudara, ada sandar yang romantis, yang damai, yang tenang. 他描述着一个男人从旷野上来，也是他的良人，就是他的男朋友那样，依靠着他，他描述的如此的罗曼蒂克。 Saudara, zaman sekarang mungkin sudah biasa begitu ya. 可能这个时代像这种光景是很普遍的。 Bersandaran seperti itu. 彼此依靠着都是一个很普通的事情。 Tapi zaman dulu itu langka, saudara. 如果以前的话，这个是很罕见的。 Wanita bisa dianggap kurang ajar kalau berani seperti itu. 如果一个女人敢依靠着男人的身体是，这 Tapi 不可以的。 dia ingin mengungkapkan hubungan dia dengan pria itu begitu mesra, begitu tulus, begitu indah. 但是她想描述的就是她跟这个男朋友之间，他们关系是如此的亲密。 Tapi bahkan zaman sekarang juga sudah jarang kita mungkin melihat orang pacaran atau hubungan suami istri yang sender-senderan seperti begini. 可能这个时代我们也看到，可能男女朋友或者甚至夫妻之间，他们的关系就像能够彼此依靠着。 Tahun 70-an, 80-an masih ada seperti itu. 7、80年代的时候还有这样的， Senderan sambil lihat bintang, 彼此 lihat bulan, 彼此依靠，看着天上的星星来数一数， ya, melihat burung camar sedang terbang. 看见那些在天空的飞鸟。 Sekarang anak muda mana bisa begitu lagi, saudara? 现在年轻人还有那样吗？ Ya, mereka ke bioskop, main game. 去看电影、玩游戏机。 Dulu ke saudara kita bisa pergi ke gunung, begitu ya, sudah menikmati alam. Sekarang anak-anak muda sudah nggak bisa seperti itu. 以前我们可以到山顶那边去看那个大自然，现在年轻人都没有那样做了。 Mau pacaran, mau suami istri, kalau nggak ke bioskop ya pergi ke restoran. 谈恋爱的也好，结婚的夫妇也好，如果不是电影院，就是去这个商场去逛街哈。 Ya, kalau di bioskop lihatnya ke film. 如果在电影院里面看的是电影， Kalau di restoran memang suami istri berhadap-hadapan. 如果是在这个酒店里面吃饭的时候，夫妻面对面， Tapi sama-sama pegang handphone. 但是彼此握着手机， Jadi nggak ada komunikasi.
所以没有沟通 Kalau senderan begini kan hangat, saudara. 啊。如果彼此依靠的话，就觉得温 Tapi 暖。 walaupun dekat begini dingin sekali, masing-masing handphone dengan selingkuhannya, mungkin dengan temannya yang di mana di Amerika atau di mana, yang dekat, tapi nggak ada komunikasi yang intim. 但是现在虽然面对面，但是彼此他都握着手机，可能跟另外一个人在聊天。虽然看起来是面对面很近，但是心里却很远。 Saudara jangan pikir senderan begini itu sederhana, saudara. 啊，不要以为这样的彼此依靠是一个很普通的。 Bahkan zaman ini pun kita sudah jarang melakukan hal itu. 甚至这个时代呢，我们看到很少人有这么做。 Ya jalan pegangan tangan istri ya pegang tangan suami kan udah jarang juga kan. 啊，现在夫妻之间彼此握手一起走，都很少看见。 Kalau pacaran mungkin masih pegangan. 如果谈恋爱的时候还彼此握着手， Begitu sudah menikah kalau istri mau pegang kita langsung tepis tangannya, begitu. 如果现在结婚了，反而如果太太想牵着丈夫的手，我们还不要让她牵着手。 Saudara yang bicara ini di Kidung Agung ingin mengungkapkan satu hubungan cinta yang romantis, yang indah, yang mesra. 雅歌里面这一节所描述的就是爱情是那么样的罗曼蒂克，是那么的伟大，是那么的甜美。 Mereka duduk di bawah pohon apel. 他们坐在苹果树下， Mungkin karena semilir angin, ngobrol-ngobrol, prianya tertidur. 啊，然后有微风吹过来，他们在聊天，突然间那个不知不觉的男的睡着了， Kemudian yang wanita membangunkan dia. 然后这个女的就把他叫醒， Dia bilang, bangun, bangun. 叫他起来起来， Saya mau cerita sesuatu. 我想跟你说一个事情。 Tentang apa? 啊，什么事情呢？ Orang pacaran atau orang berjalin cinta kasih ngomong apa? 关于男女之间他们在谈恋爱的时候要说什么呢？ Di bagian yang kita baca itu dikatakan, 啊，我们所念的这一段里面，他这么说的： wanita itu berbicara mengenai sang ibu yang hamil, sang ibu yang melahirkan. 啊，这个女的告诉男人关于她的母亲怎样怀孕生孩子。 Saudara, indah sekali penggambarannya. 啊，这里面的一个图画呢，非常的美妙。 Dalam suasana yang indah ketika dia mengalami cinta kasih, dia bercerita, tapi bukan cerita mengenai bulan, bintang, burung camar, tapi dia cerita mengenai sang ibu yang hamil dan yang melahirkan. 在这样浪漫的时刻里面，她没有说到天空的飞鸟或者什么样的景色，但是她跟她的男朋友说到关于她的母亲怀孕生孩子。 Saudara, mengapa dia bercerita tentang ibu yang mengandung dan melahirkan? 那为什么她会跟她的男朋友说关于她的母亲怀孕生孩子呢？ Karena dia sedang berbicara mengenai cinta yang agung. 因为她说到关于伟大的爱情， Jelas sekali dia ingin mengungkapkan apa yang dimaksud dengan cinta yang luar biasa itu. 所以她就想把这个伟大的爱情表达出来、描述出来。 Yaitu cinta dari seorang wanita yang kemudian menjadi istri, yang kemudian hamil, kemudian melahirkan dengan segenap pengorbanan dan penderitaan. 就说到一个女人，当她结婚以后，然后怀孕生孩子，怎样的去努力，怎样的去牺牲，把这一切可以呢表达出来。 Seorang ibu yang rela mengandung, kemudian harus melahirkan di tengah dengan penderitaan yang berat. 一个母亲愿意怀孕，然后在她非常困难痛苦里面把孩子生出来。 Dan sekali lagi jangan lupa saudara, ini 3000 tahun yang lalu. 这是3000年前的事情。 Nggak ada pilihan sesar, 没有选择可以就是剖产， nggak ada rumah sakit bersalin. 也没有医院。 Hurufiah kadang-kadang saudara, jangankan 3000-an tahun yang lalu, saudara mungkin beberapa ratus tahun yang lalu, saudara untuk memotong tali, tiba-tiba saya lupa, tali pusar, itu ada yang melakukannya dengan batu, saudara. Dan itu berat sekali, kehidupan yang berat. 几百年前，如果要把这个系带要把它切掉的时候，可能都没有刀，要用石头。他们的牺牲是那么的大。 Dan seorang wanita hamil melahirkan, dan bukan sekali, berkali-kali saudara. 而且一个女人她怀孕不单单一生一次，但是一生有好多次。 Itulah ilustrasi dari cinta yang agung itu. 这就是给我们看到一个图画，关于一个伟大的爱是怎么 Bukan 样的。 sekedar sandaran romantis mendapatkan semilir angin, 不单单只是彼此依靠着，那么有微风吹过来是那么的浪漫。 tapi bicara mengenai cinta yang punya komitmen. 但是讲到这个有一个承诺的爱情， Komitmen yang rela menderita, yang rela berkorban. 这个承诺他愿意牺牲，愿意受苦。 Komitmen untuk saling mendukung satu dengan yang lain. 他这承诺要彼此的支持。 Biasanya saudara, seorang ibu melahirkan anak pertama,
平常一个母亲她生了第一个孩子的时候， itu seringkali marah-marah. 就很容易发怒、生气， Katanya ada yang sampai jambak-jambak rambut suaminya. 甚至会抓着她丈夫的头发。 Gara-gara kamu, gitu ya 这些 saudara. 都是因着你，都是因为你。 Saya bilang, enggak mau lagi, saya enggak mau lagi. 我不愿意再生我不愿意再生了。 Lahir anak pertama, marah-marah, kesal begitu ya. Tapi begitu anak lahir, waduh bahagia senangnya luar biasa. 生孩子的时候非常的生气，但是孩子出来了，他觉得非常的幸福。 Tadinya bilang enggak mau lagi. 那个时候说他都不愿意再生第二胎了。 Nanti ada lagi anak yang kedua. 不知不觉的又有第二个 Yang 生下来， ketiga. 第三个。 Zaman dulu kan bisa sampai 12 saudara. 古时候的时候能够生到12个孩子。 Saya anak bungsu 我是最小的，我是最小的。 dari 12 bersaudara. 从12个兄弟姐妹里面是 Belum 最小的。 seberapa saudara. 这还不成比例。 Zaman saya dulu ada satu aktor terkenal namanya Fusen. 我小时候有一个电影明星很出名的叫福生， Saudaranya 24. 他有24个兄弟姐妹。 Dan memang zaman-zaman dulu itu saudara luar biasa kan, nggak ada listrik. Jadi 以前那个时候确实这 tapi 样。 saudara kita membayangkan gini, seorang ibu rela hamil, rela terus melahirkan, saudara ini adalah komitmen. 我们可以想象一下，一个母亲她愿意付出如此的代价与牺牲，就是因为她的承诺， Dan membesarkan anak-anak 然后把这些孩子带大， di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, tapi komitmen menjalankannya. 在她一切的痛苦困难里面，她有个承诺，她可以行出来。 Seorang wanita yang menjadi istri, yang menjadi ibu. 一个女人，她成为一个太太，然后成为一个母亲。 Karena itulah saudara di ayat 6, 所以在第6节里面， ketika menggambarkan cinta yang berkorban, yang berkomitmen seperti itu, 来描述这个关于一个承诺的爱。 dia berkata kepada sang pria, 有个他对这个男人这么说： taruhlah aku seperti meterai di hatimu. 把我放在你心里如印记， Taruhlah aku seperti meterai pada lenganmu. 把我放在你的手臂上如一个戳记， Jangan buang, 不要把我抛弃掉， jangan taruh di tempat lain. 不要放在别的地方， Jangan sekedar taruh cincin di jari manis, 不要只单单把这个戒指放在这个我们的无名指， taruh dalam hati. 放在我的心，把我放在心里面。 Ya, cincin itu saudara sebelum dipasang itu waktu jatuh cinta, waktu menikah sudah ada satu cincin yang ditanamkan di hati kita. 当还没有结婚的时候，就有一个这个戒指要放在心里面。 Kalau udah tua banyak ring yang ditanam dalam diri kita kan. Tapi waktu menikah, waktu pacaran, waktu harus ada ring, satu cincin meterai ditaruh di dalam hati kita. 我们还没有结婚之前，我们承诺就是要把这个戒指，承诺的戒指放在我们的心怀里面。 Ya, mudah-mudahan cincin yang pertama itu menghindarkan untuk ditanam banyak cincin yang lain lagi, ring-ring yang lain lagi, karena hidup yang enak, hidup yang penuh kebahagiaan. Tapi kalau stres, kalau banyak kesulitan, banyak pertengkaran, nanti akan banyak cincin lain ditanamkan dalam tubuh kita. 希望我们的承诺，我们真正的爱放在心里面，可以让我们避免许多以后的困难。我们 Saudara, zaman dulu orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang bangsawan biasanya mereka punya meterai yang mereka suka pakaikan dikalungkan di leher mereka. 以前呢，那些有钱人、有地位的人，用许多的印记呢，像一个项链一样挂在胸前。 Itu adalah lambang status. 这个描述他的这个地位， Itu adalah lambang kepemilikan. 来描述一下他所拥有的。 Karena meterai itu saudara sekalian mencapkan mengenai kekayaan, mengenai harta benda, mengenai kepemilikannya. Jadi meterai itu sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam hidup orang itu. 这个印记呢，在当时描述了一个人的身份，也描述了一个人他所拥有的财富地位等等，所以非常的重要。 Wanita ini ingin mengingatkan sang pria, mengingatkan suaminya. 那么这个女人呢，要提醒她的丈夫， Aku ingin menjadi seperti meterai. 我想成为你的印记， Tapi bukan sekedar digantung di lehermu. 但是不单单只是挂在你的胸前， Meterai yang ditaruh di hatimu. 但是这个印记要放在心里面。 Saudara, itu yang disebut dengan komitmen. Supaya kamu juga punya komitmen seperti
yang aku punyai ketika hamil, ketika mengandung, ketika melahirkan dengan segala penderitaan, tapi aku jalani. 但是呢，就是要你放在心里面，你也跟我一样，我们一起有个承诺，我们一起走过来，你也要为主付出与牺牲。 Taruh di hatimu. 放在心里面， Diriku kau taruh, cintaku kau taruh di dalam hatimu. 我跟我的爱要放在你心里 Dan 面， taruh juga di tanganmu. 也戳在你的手臂上， Ya, itu perlu ditaruh di tangan juga, saudara. 这也需要戳在我们的手臂上。 Supaya jangan pukul istri. 那我们不要随便乱打我们的太太。 Cintamu keluar mengalir untuk belayan yang lembut. 你的爱从心里面随着你的口、你的手可以流露出来，去爱他们。 Zaman dulu, saudara, wanita itu nggak punya hak untuk menyatakan untuk mengeluh, untuk komplain, nggak ada. 以前的女人她没有权利来发愿，来说出她的意见。 Mau ditampar, mau dipukul, mereka biasanya tidak ada yang bela. 人怎么对待她，或者打她、虐待她，她也没有人去保护他们。 Dan laki-laki biasanya selalu merasa hebat kalau bisa pukul wanita. 而且男人觉得他很了不起，如果能够打女人， Kadang nggak berani pukul laki-laki lain, nggak berani pukul orang yang lebih gede. 因为可能不敢打别的男人，或者打比他更大的人， Dia pukul orang yang lebih lemah. 他就打那些比他更软弱的人， Dan itu kadang menjadi kebiasaan, menjadi kebudayaan. 就成了当时的文化习 Tapi 俗。 saudara sekalian, kalau cinta kasih itu ada di hati, mengalir keluar, bukan dalam tindakan kasar. 但是如果真正的有爱在心里面，那么我们所流露出来的不是那些粗鲁的举动， Tapi ada kasih sayang, ada kelembutan. 但是有爱有温柔。 Cinta yang agung inilah yang digambarkan oleh sang wanita. 这样伟大的爱就是这个女人她所描述 Dan itu 的， mengungkapkan mengenai cinta yang disertai dengan komitmen. 就说到她的爱是有带着承诺的爱， Cinta yang membara di hati. 她的心里面所燃烧出来的爱情， Keluar dalam bentuk komitmen yang setia, yang sungguh-sungguh. 因着她的承诺，那么她就忠心的来表现出来。 Seorang ibu yang punya komitmen untuk tetap bisa menanggung penderitaan, pengorbanan, kesulitan seperti yang digambarkan dengan hamil dan melahirkan. 一个有承诺的女人，她在任何环境下，她都能够承担那些痛苦困难，就好像她怀孕生孩子一样。 Sang suami yang punya komitmen untuk hanya menaruh istrinya di hatinya, yang mengalir keluar dalam tindakan yang penuh cinta terhadap sang istri. 那么男人呢，应该把他女人的爱呢放在心里面，然后流露出来，用他的温柔去爱他的女人。 Itulah cinta yang agung, saudara. 这就是那伟大的爱。 Dan itu kemudian dijelaskan di dalam bagian kedua dari bacaan kita tadi, 然后在这个第二段里面，他如此的描述出来。 yaitu di ayat yang ke-6 bagian tengah. 然后就是在第6节的下面那一段。 Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. 这里面说到，因为爱情如矢之坚强，嫉恨如阴间之残忍。所发的电光如火焰的电光，是耶和华的烈焰。爱情众水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。 Bagian pertama tadi dia mengungkapkan mengenai cinta agung yang dia alami, yang melahirkan komitmen di dalam dirinya dan di dalam suaminya. 第一段呢，他就描述到爱的是如此的伟大，那么就成了他的承诺在他的丈夫里面。 Di bagian kedua dia menggambarkan mengenai cinta yang kuat, cinta yang sejati itu sifatnya seperti apa. 然后第二段呢，他说这个爱情的伟大的描述像什么一样？ Pertama dia mengatakan cinta itu sekuat seperti maut. 首先他就说到爱情的如矢之坚强， Cinta itu sekuat seperti maut. 爱情如矢之坚强。 Digambarkan dengan perkataan, saudara sekalian, cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. 嫉恨如阴间之残忍， Sekuat seperti itu. 是如此的坚强。 Saudara, apa yang dimaksudkan dengan cinta sekuat seperti maut, seperti dunia orang mati?
爱情如此之坚强是什么意思呢？或者记恨如阴间之残忍。 Saudara ingat zaman dulu satu hal yang paling ditakutkan adalah kematian. 我们知道古时候人最怕的就是死亡， Tapi rasanya sekarang juga begitu kan? 我想今天也一样。 Tapi sekarang masih mendingan karena banyak pengobatan, banyak dokter, banyak hal-hal yang membuat kita lebih percaya diri bahwa hidup kita bisa lebih panjang. 那么这个时代还更好，因为我们有很先进的医学可以帮助我们，我们可能觉得可能能够对付那些疾病。 Tapi ujung-ujungnya kita tahu akhirnya kalah juga terhadap maut, terhadap kematian. 但是最后呢，我们还是会被改这个死亡， Apalagi zaman dulu. 更何况呢以前。 Saudara, apa saja bisa langsung membuat kita kemudian sakit dan kemudian meninggal. 我们会不知不觉的任何事情都让我们可以生病，然后我们就死亡。 Digigit binatang buas, kena besi berkarat, kena apa saja, kemudian infeksi dan sebagainya, dan dalam hitungan hari kemudian meninggal. 可能不小心发生的事故意外，然后发炎或者什么，我们就会死去。 Tapi pada umumnya memang manusia sadar betul bahwa ada satu kekuatan besar yang seperti mengalahkan manusia sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, akhirnya kalah, yaitu kekuatan dari kematian, kekuatan dari maut. 然后我们人就深深的体会到，无形里面有一个这死亡有一个非常大的权力，能够战胜一切人类的一切。 Karena itu seringkali maut digambarkan sebagai lubang atau sebagai satu tenaga yang menyedot orang ke bawah. Semua orang akan tersedot ke bawah. 所以很多时候把这个死亡描述到像一个无底坑，然后他把一切的东西都吸进去。 Itu kuatnya luar biasa. 这个无底坑的能力的非常的强大。 Raja-raja berusaha untuk hidup 1000 tahun, tetapi belum 100 tahun sudah meninggal. 那些君王渴望能够活到1000年，但是没有到100年就去世。 Khairil Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. 有一个诗人说我在想活1000年， Umur 28 dia meninggal. 他28岁就去世了， Karena memang sulit dan nggak bisa mengalahkan maut. 因为确实很困难，也不可能战胜这个死亡。 Tidak ada yang bisa mengalahkan maut. 没有一个事情能够战胜这个死亡。 Tapi tunggu. 但是还有，我们先 Menurut 看一下。 pembicara ini dia mengatakan tidak. Ada yang sebanding bahkan mungkin lebih kuat daripada maut, yaitu cinta. 但是在这里描述有一个东西，就是跟死亡如此一样的坚强，或者比死亡更强，那就是爱情。 Maut boleh terjadi, 可能有死亡发生， tapi cinta kasih tidak akan dikalahkan oleh kematian. 但是死亡不可能被但是爱情不可能被死亡给打败。 Manusia takut pada kematian, 我们人惧怕这个死亡， tapi banyak manusia rela mati untuk orang yang dia kasihi. 但是许多人为了他所爱的人愿意牺牲，愿意去死。 Itu loh saudara, cinta lebih kuat dari maut. 所以这里说爱呢比死亡更坚强。 Orang takut pada sakit karena takut pada kematian. Tetapi banyak orang yang rela mati, kalau perlu mati berkali-kali demi orang-orang yang mereka kasihi. 虽然我们人都很现实，很惧怕这个死亡，但是为了我们所爱的人，我们愿意牺牲，愿意死亡。 Setiap kali seorang ibu hamil kemudian melahirkan, 每一次当一个母亲她怀孕然后生孩子， zaman dulu saudara, 古时候 itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. 那就是跟生死之间的一个决斗， Setiap kali seperti itu. 每一次都是如此。 Tapi tetap saja seorang ibu punya komitmen, mau, rela melakukannya. 但是一个母亲她还是有这个承诺，愿意生孩子， Cinta lebih kuat dari maut. 因为她的爱比死亡更坚强。 Maka kemudian digambarkan cinta itu seperti api yang menyala. 所以后来就把死亡描述成一个火焰的电光， Api bisa dipadamkan. 火可以把它熄灭。 Tapi dia mengatakan api cinta itu api cinta yang dari Tuhan. 但是他这里说，这是从耶和华神来的烈焰。 Bukan nafsu manusia semata-mata. 这个火焰呢，不是从人的情欲而来， Bukan hanya sekedar aku suka kamu. 不单单是从人的口中说，哎，我喜欢你， Tapi cinta yang penuh dengan komitmen. 但是这个充满承诺的一个爱， Cinta yang dibakar, yang dimulai, yang dikobarkan oleh cintanya Allah. 这个爱情的
起源就是从上帝给他所点燃出来的爱情， Cinta yang kudus, cinta yang tulus, cinta yang sungguh-sungguh. 是一个神圣圣洁的爱， Itu seperti nyala api. 这就是像所发出来的火焰一样。 Dikatakan saudara, air apapun tidak dapat 这 memadamkannya. 里说，任何的水都不能够熄灭这种爱， Sungai apapun tidak akan bisa swipe away, tidak bisa menghancurkan, menghapuskan cinta itu. 任何的大水也不能够让这个火熄灭， Tidak akan bisa dihanyutkan oleh sungai. 不可能被水所带走。 Saudara, gambarannya itu mengenai air yang banyak, sungai, itu gambaran zaman dulu, saudara. 古代他们也描述一个大水或者水流来描述， Sungai deras, 的水流非常的急， dan bukan hanya sekadar sungai deras yang normal. 不单单是河流的水的波浪很 Itu 急， sering kali saudara tiba-tiba sungainya meluap 很多时候突然间这个涨水， dan kemudian menghancurkan, menghabiskan apapun yang ada di sisi kanan kiri, tanaman, ternak, rumah, bahkan nyawa orang terhapus, terbawa oleh air yang seperti itu. 那个水突然间涨起来了，那么就大水泛滥的时候，要把它这个河流的左右那一些人所种的或者人所住的，那都淹没。 Sekarang kita tahu yang namanya banjir bandang, banjir rob, atau mungkin tsunami. 今天我们所知道的一些就是大水泛滥，或者说洪水，或者说这个海啸。 Mereka dulu sering menganggap kekuatan air itu seperti monster. 以前人描述这些水的能力就像一个魔鬼一样， Betul-betul menyapu habis semua yang dilewati. 把一切他所经过的都淹没了，都消灭了。 Semua menjadi mati dan redup. 所走过的一切都死了，都熄掉了。 Tapi api cinta tidak akan mati oleh problem, oleh kesulitan apapun yang menyapu hidup kita. Cinta yang sungguh-sungguh, komitmen yang sungguh-sungguh tidak akan gugur. 但是真正的爱情不是因为这些的环境问题发生而熄灭，它不可能。 Saudara membayangkan orang membawa obor. 我们可以想象到一个人带着一把火炬。 Biasanya kalau mau olimpiade dimulai, ada orang bawa obor untuk diputar di seluruh dunia. 如果要开始这个奥林匹克的时候，那么这个火炬会环球全世界。 Api itu diambil dari satu tempat, biasanya itu ada tempat api abadi. 从一个地方就是有永恒的火那边拿这个种子。 Kalau olimpiade biasanya ambil dari gunung Olympus. 奥林匹克从奥林山那边拿的火， Untuk dibawa berputar 然后就把这个火带到全世界， dan dijaga tidak boleh mati. 然后得到保护，就是不让这个火熄灭。 Apapun kondisinya nggak boleh mati. 无论任何的事情发生，都不能让这火熄灭。 Barangkali sekali-kali malam hari bisa juga mati, kemudian dinyalakan lagi pakai korek api, bisa saja terjadi, saudara. Tetapi kisahnya harusnya memang ini abadi, tidak boleh mati, harus sampai pembukaan olimpiadenya. 这个火呢，就是维持到这个奥林匹克开始，不可以熄掉。 Api yang berkobar terus. 这个不断的燃起来的大火。 Apakah saudara masih merasakan kobaran cintamu kepada istrimu atau kepada suamimu, kepada keluargamu? 是否你还能够感受到当时你爱情被点燃起来，对你的丈夫、对你的太太、对你的家人？ Dan kobaran itu harus dimunculkan dari sumbernya, yaitu nyala kasih Tuhan itu sendiri. 这个爱情被点燃起来，要从它的这个源头，就是从上帝而来的爱情的源头。 Cinta itu kuat sehingga nyalanya tidak akan padam. 这个爱情是如此的强烈，所以这个火就没有不可能熄灭。 Dan karena itulah saudara, tidak boleh meremehkan cinta. 所以我们不可以忽略爱情。 Dan jangan menukar cinta dengan uang, dengan harta apapun juga. 也不要用任何的财物来取代爱情。 Itu dikatakan di bagian terakhir dari bacaan kita tadi. 那么这就是最后一段所说的。 Bahwa sifat dari cinta itu, bahwa cinta tidak bisa diukur dengan harta dan uang. 就是说爱情的一个描述呢，它不可能用任何的钱财来取代这个爱情 Dan 的代 cinta 价。 tidak boleh digantikan dengan harta dan uang. 钱财、宝物都不可能取代爱情的地位。 Dan lebih-lebih lagi cinta tidak boleh dijadikan komoditas untuk dijual, untuk diperjualbelikan. 更何况不可以用爱情成为一个商品来买卖。
Orang ini berkata, kalau ada seorang pria yang ingin memberi segala harta bendanya untuk cinta, orang itu pasti akan ditertawakan. 这里这个女人就描述到，若有人拿家中所有的财产要换爱情的话，就全被藐视。 Tapi yang bisa menertawakan orang seperti itu adalah orang yang mengerti cinta kasih yang sesungguhnya, yang sejati, yang mengerti cinta kasih Allah. 如果能够藐视别人所要买的这出的财物要买的，这个人就是他知道上帝而来的真正爱情的价值。 Karena dari zaman dulu maupun sampai zaman sekarang, orang-orang saudara berlomba-lomba mau membeli cinta. 因为从古到今，有许多人都不断的想用他的财物去买爱情。 Dan orang bisa sangat menganggap orang yang bisa beli cinta itu, menganggap orang itu hebat, orang itu luar biasa. 然后世界的人都不断的去称颂，去学习那些能够用钱财去买爱情的人。 Baru-baru ini ada seorang artis katanya kan ketangkap karena menjual cinta. 刚刚有一位明星呢被抓了，因为他出卖爱情。 Berpuluh-puluh juta orang harus bayar. 就是买的人要付出几千万印尼盾的数字，要可以买他的爱情。 Saya yakin orang yang bisa beli, bisa keluar uang puluhan juta itu pasti bangga luar biasa. 我相信那些能够出几千万钱买爱情的这个人，觉得非常的自豪。 Karena sekarang orang mengukur segala sesuatu dengan uang. 因为我们现在衡量一切的东西都是用 Apapun 钱来 dianggap 衡 bisa 量。 dia beli dengan uang. 他觉得任何东西都可以用钱可以买。 Betul kita butuh uang. 是的，我们需要钱。 Betul orang-orang dunia menganggap bisa bahkan membeli cinta dengan uang. 是的，世界的人可以用钱来买爱情。 Tapi orang yang mengerti cinta yang berkorban, cinta yang sesungguhnya, 但是这些知道牺牲的爱情，真正知道爱情的真意的人， dia tahu justru cinta itu bersifat memberi, untuk memberi berkorban. Bukannya kita gagah-gagahan membeli dengan uang, menukarnya dengan uang, dengan harta, menganggapnya sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. 他知道真正的爱情呢是牺牲，是献出付出，不是把爱情当做一个这个商品去买卖。 Bahkan dia menggambarkan cinta itu begitu luar biasanya, seluruh harta rumah kita pun tidak akan mampu untuk membelinya. 甚至他知道爱情是那么的伟大，是那么的珍贵，我们所拥有的一切都没有办法买到真正的爱情。 Jadi saudara ingin menggambarkan itulah cinta yang dia alami dengan suaminya. Itu yang dia alami, yang dia tahu betul, yaitu cinta yang melahirkan komitmen untuk saling memegang satu dengan yang lain. 她清楚的知道这个爱情呢，就从她的承诺开始，与她的丈夫一起走这条道路，直到永远。 Saudara, pertama-tama itu adalah cinta Allah kepada kita. 首先，我们要想到是上帝的爱给我们的。 Cinta yang tidak dapat dikalahkan oleh maut dan kematian. 这个爱不可能因着死亡或者困难能够胜过。 Itu yang dikatakan oleh Paulus. 这就是在保罗在罗马书里面说的。 Ya, Paulus dalam kitab Roma pasal 8 dia mengatakan bahwa dia yakin apapun kematian atau kehidupan, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. 保罗在罗马书里面就说到，他深信一切，无论是天上的、地下的、现在的、未来的，都不能够把我们与基督的爱割绝。 Itulah cinta yang sesungguhnya, saudara. 这就是真正的爱。 Ketika Allah mencintai kita, 当上帝爱我们的时 Dia 候， datang kepada kita. 他来到我们中间。 Ketika mengalami penderitaan, kesulitan, Allah tetap berkomitmen untuk mencintai kita. 当他面对许多困难的时候，但是上帝的承诺仍然不断的爱着我们。 Bahkan sampai mati di kayu salib pun dia masih berkomitmen untuk mencintai 甚至 kita. 死在十字架的时候，他还是爱着我们。 Maut tidak bisa mengalahkan cinta Allah. 死亡不可能胜过这样的爱。 Dan cinta itulah yang diajarkan kepada kita. 这样的爱，上帝也把这个爱教导给我们。 Cinta itu yang diajarkan kepada Petrus. 这样的爱，耶稣也教导于彼得。 Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya 耶稣也提醒他的门徒 bahwa akan ada penderitaan. 说，将来你们会面对逼迫。 Dan Yesus berkata, kalian akan menjadi gemetar, menjadi gentar, menjadi takut. 你们会面对许多的困难，你们会感到惧怕。 Tapi Petrus dengan gagah berani dia berkata, 那个时候，彼得他会非常自信的说 kalaupun semua orang lari, 如果这些人都逃跑了， aku tidak. 我
不会的， Aku akan nempel pada Tuhan. 我会跟着你无论往哪里去， Kalaupun harus berkorban, 尽管要牺牲的话， kalaupun harus mati, 尽管如果要死的话， saya akan ikut Tuhan. 我会跟随你。 Tapi Yesus mengingatkan kepada Petrus, 但是耶稣提醒彼得说， jangan gagah-gagahan seperti itu. 你不要太自信， Engkau akan menyangkal aku. 你会否认我。 Petrus mengatakan, tidak, aku mau mencintai Tuhan, aku mau bersama dengan Tuhan, aku bahkan mati untuk Tuhan. 彼得说不会的，我愿意与你一同死亡，或者下在监里。 Petrus ada cinta. 彼得他有爱， Dia mau mulai belajar komitmen, 他在那学习有一个承诺的爱， tapi dia masih perlu melatih dirinya 但是他还需要操练他自己， untuk berani berkomitmen sampai di ujung. 能够他的承诺能够完全到底， Harga apapun harus rela membayarnya. 愿意付上一切的代价。 Ketika ada orang bertanya kepada Petrus, kamu kan pengikut Yesus. 当有人问彼得说：“哎，你是耶稣的门徒？” Dia tahu penderitaan bakal datang. 他知道要有这个逼迫将 Karena 要来 Yesus 到 sudah 他， ditangkap mau disalibkan. 因为耶稣被他们抓了，要 Kalau dia 上被钉十字架。 mengaku dia murid Yesus, dia akan ikut juga ditangkap dan menderita. 如果他承认是耶稣的门徒的话，他也会一起被抓走， Maka dia 然后 langsung 被钉 mengambil 十字架 jarak。dari Yesus. 然后他就跟耶稣保持了一个距离。 Tadinya bersandar di bawah pohon apel. 之前呢，他跟耶稣这非常亲密的依靠着耶 Kemudian 稣， memisahkan diri, 然后他就跟耶稣拉了一个距离， menyangkal Yesus, 然后否认耶稣， lari dari Yesus. 离开耶稣， Tidak berani mengambil komitmen sampai selesai. 他不敢跟随耶稣，保持了他的承诺到底。 Tapi Yesus mencintainya. 但是耶稣爱着彼得， Dan ketika Yesus sudah bangkit, 当耶稣复活之后， dia memulihkan cinta kasih Petrus. 他恢复了彼得的爱。 Dia bertanya kepada Petrus, 他问彼得， secara sangat khusus, secara sangat spesifik, dia bicara mengenai cinta kepada Petrus. 很特殊、很特别的，他用爱的问题来问彼得。 Apakah engkau mencintai aku, kata Yesus. 耶稣问彼得说：“你爱我吗？ Apakah engkau mencintai aku lebih daripada segala sesuatu yang lain? 你爱我比这一切更深吗？ Bahkan lebih daripada kenyamanan dan dari nyawamu sendiri. 甚至比你自己的生命、比你一切舒适的东西更多吗？” Dan Petrus ditanya 3 kali. 那耶稣问彼得3次， Karena Yesus ingin menaruh dirinya Yesus, cintanya Yesus ke dalam hati Petrus. 因为耶稣愿意彼得把他的爱放在他心里面。 Sampai Petrus menjawab dengan menangis, ya Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. 彼得带着眼泪来回答说：“主啊，你知道我爱你。” Itulah komitmen yang sungguh-sungguh keluar dari hati. 这就是真正从心里面出来的一个承诺。 Maka Yesus bilang, cintamu kepadaku, komitmenmu kepadaku itu akan menjadi satu pengikat kepada engkau, sehingga engkau mulai sekarang tidak lagi berjalan menurut kemauan sendiri, tapi orang-orang lain, tugas, tanggung jawab itu yang akan mengikat kamu, menuntun kamu ke tempat yang tidak kamu sukai. 所以主对彼得说：“你这个承诺会一辈子带你走这条道路，就是不是你自己愿意走的，乃是别人有许多的重担，有许多的烦恼，那么带你走这条道路。” Injil Yohanes pasal 21 menceritakan itu. 约翰福音的21章有这样描述这一段， Dan cerita itu diakhiri dengan perkataan begini. 然后这一段里面最后这样的结束。 Apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah untuk menjelaskan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. 说到彼得他如此一个承诺，就是描述到最后彼得他会如此死，然后来荣耀上帝的名。 Dulu dia takut mati, 以前他怕死， tapi kemudian dipulihkan cintanya, 然后被主恢复了他的爱， komitmennya, 他的承诺， dan dia menyatakan cintanya kepada Yesus. 然后他把爱对主献上。 Dan cinta itu yang membawa ketika sampai kepada penderitaan, pengorbanan, bahkan kematian, dia mengatakan, Tuhan, aku rela, aku siap. 这个爱带他走这条十字架的道路，他愿意牺牲献出，然后到最后他说：“主啊，我愿意。” Dan cinta itulah yang harus kita belajari, saudara. 那这种爱我们要学习， Dalam kita mencintai Allah. 但我就是
来学习我们怎样的对主的爱。 dalam kita mencintai pelayanan, 我们爱主，我们也侍奉主。 dalam kita mencintai suami kita, istri kita, 我们在里面，我们也学习爱我们的老婆，爱我 bahkan 们的老 dalam 公， mencintai sesama kita. 甚至我们爱我们周围的每一个人。 Karena Yesus mengajarkan kepada kita, 因为主耶稣如此的教导我们， hendaklah kita saling mengasihi 我们要彼此相爱， seperti Dia mengasihi kita. 就像他爱我们一样。 Ketika Dia mengasihi kita, 当他爱我们的时候， Dia berkorban untuk kita. 他为我们牺牲， Dia berkomitmen sampai akhir untuk kita. 他的承诺是到最后不断的爱着我们。 Dan cinta seperti itulah yang Dia ingin kita pelajari. 那这样的爱要我们学习的。 Biarlah saudara kita belajar pada hari Ibu ini, sungguh-sungguh apa yang dimaksud dengan cinta yang penuh komitmen yang membuat kita rela untuk berkorban. 当然，今天母亲节我们又学到什么叫做真正的爱，这种爱帮助我们有一个承诺。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿上帝祝福我们， Amin. 阿门。 Mari saudara kita akan berdoa bersama. 我们一起来祷告。 Bapa di surga, biarlah firman-Mu boleh terus tertanam di dalam hati. 主啊，天父啊，愿你的话语一直不断的印在我们心里面。 Kobarkan nyala api kami, api cinta kami ya Tuhan. 主啊，求主你为我们点燃我们内心里面的爱火。 Mungkin kami sudah lama menikah, 可能我们结婚了很长时 sudah 间， mulai padam cinta kami. 我们会很多时候我们不再爱了。 Mungkin sudah lama kami percaya kepada Tuhan. 主啊，可能我们很久相信你。 Dulu waktu kami mulai percaya, kamu berapi-api untuk Tuhan. 当初我们信你的时候，我们心里也是火热的。 Sekarang sudah mulai padam. 但是这个时候，我们火已经灭 Mungkin 了。 kami sudah lama melayani Tuhan dan apinya pun sudah mulai padam. 我们可能侍奉你很久，但是这个火也已经灭 Tapi 灭了 saat。ini Tuhan tolonglah kami kobarkan kembali 主啊，求主你现在帮助我们，让我们再次点燃 terhadap keluarga 爱 kami, 对我们的家庭、 terhadap Allah, 对上帝、 terhadap pelayanan kepada 对我 Allah, 们的侍奉、 terhadap gerejamu. 对我们的教会。 Berikan Tuhan kobaran, nyalakan api cinta itu Tuhan. 主啊，求主你把这个爱情再次火焰挑旺起来， Sehingga membuat kami rela dan bisa berkomitmen 能够让我们有一个愿意甘心乐意的心，有 untuk 承诺的心， rela menderita dan berkorban untuk Tuhan, 愿意为你牺牲，愿意献上， untuk keluarga kami, 为我们的家庭， untuk pelayanan 为我 kami. 们的侍奉。 Tolonglah kami Bapa. 主啊，求主你帮助我们， Berkati setiap saudara-saudari kami yang ada di 求主 tempat 你祝 ini. 福每位弟兄姐妹， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名我们祈求， Amin. 阿门。 Paduan suara Solideo Sekolah Minggu, kami persilakan masuk. 主日学儿童的诗班为我们献唱一首诗歌。 Anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan sebuah pujian yang didedikasikan secara khusus untuk mama-mama pada